Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, minggu ni kita akan belajar adab dengan Al-Quran, tajuk baru, dan minggu ni kita laju sikit lah sebab ni tajuk last dan minggu depan dah periksa. Okey, tapi tajuk ni tak masuk sebab dia last sekali. Okey, tapi tak apalah, kita habiskan syllabus. Okey, adab dengan Al-Quran. Okey, pertama sekali, okey, Al-Quran tu apa? Okey, Al-Quran tu adalah kitabullah. Okey, kitabullah, kitab Allah. Okey, Al-Quran tu kitabullah. Okey, dia sifat dia apa? Suci kan? Kita kena hormat dia. Okey, Al-Quran tu diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, untuk disampaikan kepada kita lah, orang Islam ni. Okey, Al-Quran sebagai panduan hidup. Kalau kita tak tahu apa-apa, okey, sebab dalam Al-Quran tu banyak hukum, ada pengajaran, sirah, macam-macam. Okey, jadi dia jadi panduan. Okey, seterusnya Al-Quran adalah mukjizat. Mukjizat ni perkara yang luar biasa yang berlaku dekat Nabi dan Rasul sahaja. Okey, dia mukjizat yang terbesar lah. Okey, Al-Quran dipelihara daripada dia turun sehingga hari kiamat. Maknanya Al-Quran ni takkan berubah. Okey. Okey, sebenarnya kita akan tengok adab membawa Al-Quran. Apa adab membawa Al-Quran? Okey, adab membawa Al-Quran adalah membawa dan menyimpan. Adab membawa dan menyimpan Al-Quran. Okey, kena membawa dan menyimpan Al-Quran dalam keadaan suci dan berwuduk. Okey, tak boleh lah kan kalau pegang, kalau tak ada wuduk Al-Quran, kamu kena ambil wuduk dulu. Okey, baru boleh pegang. Okey, pegang dengan tangan kanan. Okey, lepas tu simpan dekat tempat yang bersih. Janganlah simpan dekat Al-Quran dalam toilet lah, dekat mana tau. Kan tu tak bersih tu. Kena letak dekat tempat yang bersih. Okey, letakkan Al-Quran dekat tempat yang tinggi. Janganlah letak Al-Quran atas lantai. Okey, letak atas meja. Okey, macam tu. Okey, seterusnya kita tengok lagi. Okey, akibat tidak beradab dengan Al-Quran. Apa akibat-akibat dia? Okey, tengok. Hidup tidak diberkati Allah. Okey, lepas tu dimurkai Allah. Okey, hati tidak tenteram. Dimurkai ni maknanya dibenci lah. Okey, seterusnya kita tengok lagi. Okey, adab dengan Al-Quran. Okey, adab sebelum membaca Al-Quran. Apa adab sebelum membaca Al-Quran? Kena menutup aurat. Okey, janganlah baca Al-Quran pakai seluar pendek. Okey, lepas tu kena berwuduk. Nak pegang pun kena ada wuduk kan. Okey, tapi kalau kamu baca hafal saja, okey, yang tu tak perlu wuduk. Okey, seterusnya, tapi kalau siapa yang ambil wuduk, okey, lebih afdal, dapat pahala. Okey, tu duduk di tempat yang bersih. Okey, kan selalu kita baca Al-Quran dekat atas jadah kan, dalam bilik, dekat surau, masjid. Okey, kat rumah. Kat rumah lagi lah kena banyak baca Al-Quran. Okey, lepas tu menghadap kiblat, dapat pahala. Okey, lepas tu berdoa. Tu beristiazah dan bismillah. Istiazah tu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu okey, lepas tu berdoa kan. Sebelum baca Quran, doa, ya Allah, jadikanlah kan biasa kan kalau kita baca Yasin kan, kita sedekahkan pahala ni dekat siapa-siapa kan. Contohnya macam tu lah. Okey, seterusnya. Okey, adab semasa membaca Al-Quran. Apa adab semasa membaca Al-Quran? Semasa membaca Al-Quran dimulakan dengan isti'azah tadi lah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim kan. Okey, lepas tu membaca dengan tajwid dan tenteram. Jangan baca halal-balai. Kena belajar panjang, pendek, semua tu. Khusyuk. Khusyuk ni kita fokus lah. Okey, fokus kita buat apa kan. Kalau ada orang yang sampai faham, dia khusyuk sampai dia menangis. Sebab dia faham apa yang Al-Quran kata tu. Okey, seterusnya kita tengok lagi. Okey, adab selepas membaca Al-Quran. Apa adab selepas membaca Al-Quran? Okey, lepas baca Al-Quran, kena tutup lah Al-Quran tu. Okey, lepas tu berdoa. Doa hatamul Al-Quran kan. Allahumma hanna bil Quran tu kan. Okey, jangan biarkan Al-Quran tu terbuka aja kan. Okey, lepas tu mencium dan mengucap Al-Quran. Okey, lepas tu membawa dengan penuh hormat. Okey, janganlah bawa macam kamu letak tepi paha kamu. Okey, macam kamu bawa buku kan. Bawa, kalau boleh kamu
Okey, kamu letak kat dada kamu. Macam tu. Tinggi kan. Okey, lepas tu meletakkan Al-Quran di tempat yang sesuai. Yang bersih, yang tinggi. Macam tadilah. Okey. Okey, itu saja belajar kita hari ni. Okey, jadi kamu kena buat latihan. Okey, latihan ni berdasarkan apa yang Ustazah kata tadi. Okey, warnakan jawapan yang betul. Okey, yang ni tentang, okey, ni lah. Okey, Al-Quran dalam keadaan membawa Al-Quran dalam keadaan apa? Okey, ni adab membawa dan menyimpan Al-Quran. Okey, seterusnya. Okey, yang ni kamu kena warnakan jawapan yang betul. Warnakan jawapan yang betul. Salah satu dia. Warnakan. Yang mana satu? Dengan warna dua-dua. Okey, seterusnya. Okey, tengok pula ini. Okey. Yang ni betulkan pernyataan di bawah ini. Kena betulkan. Okey, hidup. Okey, yang tengok yang ni. Yang dia bagi warna yang diterangkan sikit tu kan. Okey, kena betulkan yang tu. Okey, betulkan tu. Pilih jawapan dekat bawah ni. Ambil jawapan kat bawah ni. Mana yang sesuai. Contohnya macam ni. Ustaz bagi contoh. Okey, dia kata, okey, akibat tidak beradab dengan Al-Quran. Tengok balik dekat akibat tadi. Okey, hidup akan diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Betul ke kalau tidak beradab akan diberkati? Jawapan dia salah kan? Akan tu maknanya tidak. Okey, nombor satu kamu tukarlah kat bawah ni. Kamu tulis hidup tidak diberkati. Okey, yang tu contoh yang ni. Okey, lepas tu okey, kamu buatlah sampai 4. Okey, lepas tu yang last sekali muka surat 42. Okey, yang ni kamu kena tulis sama ada dia adab sebelum, semasa atau selepas. Kamu baca contohnya, berdoa sebelum membaca Al-Quran. Dia dah bagi jawapan dah. Sebelum. Jadi ni jawapan dia sebelum lah. Okey, seterusnya. Okey, kamu tengoklah. Buat sampai nombor 6. Okey, itu saja. Panjang sangat video kali ni. Okey, itu saja. Okey, kamu buat nanti. Hantar kat Ustazah. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.